Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada petang ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya diberinya kita kesempatan untuk berada di dalam majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan perbincangan kita pada petang ini akan membawa hasil yang bermanfaat, dapat kita gunakan dalam kehidupan kita. Ilmu yang kita belajar ni mudah-mudahan jadi ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat ada 6 tanda ni. Yang pertama, bertambah takut kita akan Allah Ta'ala. Lagi banyak ilmu, lagi bertambah takutkan Allah Ta'ala. Kalau lagi banyak ilmu, lagi ego, lagi sombong, lagi takabur, artinya ilmu itu bukan ilmu yang memberi manfaat. Walaupun dia belajar ilmu Quran, walaupun dia belajar ilmu hadis, walaupun dia belajar ilmu agama, tapi lagi tinggi pengetahuannya, lagi sombong, lagi ego, lagi takabur, jadi tak ada, bukan ilmu memberi manfaat. Yang kedua, kurang gemarnya kepada dunia. Dunia ini sesuatu yang tidak ada memberi faedah akhiratnya, itu namanya dunia. Cerita hal dunia yang tak ada apa faedahnya akhirat. Dia kurang gemarnya kepada dunia. Yang ketiga, bertambah lebih gemarnya kepada akhirat. Kalau ada pertembungan antara dunia dan akhirat, dia pilih apa? Dia pilih akhirat. Yang keempat, dia kenal kelemahan dirinya sendiri. Dia tahu kekurangan dirinya, dia tahu keaiban dirinya. Kita selalu nampak apa? Nampak kekurangan orang lain. Kita nampak kelemahan orang lain, tapi diri kita sendiri kita tak nampak. Tapi orang yang ada ilmu manfaat itu dia nampak kelemahan dirinya, lalu dia berusaha untuk memperbaiki kelemahan itu. Itu nombor 4. Yang kelima, dia tahu tipu daya syaitan. Dia kenal tipu daya syaitan. Saya dah banyak kali sebut sini dah. Syaitan tu bukan seronok kita ngaji ni. Dia berbagai-bagai cara, berbagai-bagai usaha untuk menggagalkan majlis ilmu seperti ini. Biasanya dia bawa 3 senjata. Yang pertama dia buat apa? Jenuh ngaburnya dah ni. Yang pertama dia buat apa? Celak. Bila kena celak syaitan macam ngangguk aja dia depan ustaz. Tak berjaya dengan celak, dia buat apa? Tongkat lah. Belum, sebelum tongkat ada lagi. Dia buat apa? Dia bawa gincu. Gincu bubuh tang mana? Tang bibio, bukan mulut, bibio. Bila kena gincu syaitan macam? Ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Yang ketiga dia buat apa? Baru tongkat tadi. Dia ketuk-ketuk. Tahu mana ketuknya? Tang lutut, tang paha, tang sendi, tang siku, tang bau. Lama-lama itu yang mula-mula sila, betul selemput, tu sila balik, tu selemput balik. Lama-lama dia bangkit, bangkit nepuk perut maksudnya. Bahasanya sakit perut tu. Itu dia keluar. Dia keluar apa buat? Ambil motor tu suruhnya dulu. Dah luar pagar baru start. Berjaya lah syaitan. Itu yang kelima tanda ilmu yang memberi manfaat. Yang keenam, dia tahu perkara-perkara yang boleh merosakkan ilmunya. Apa dia? Iaitu ujub dan riya. Dua tu, ujub dan riya, boleh merosakkan ilmunya. Jadi kalau ada keenam ciri ini, maknanya ilmu yang kita tuntut itu ialah ilmu yang memberi manfaat. Adalah faedah untuk kita. Mudah-mudahan kejap ni yang kita ngaji petang ni ada manfaat untuk diri kita, dapat kita amalkan bersama-sama. Baik, muka surat berapa? Berapa? 61. Saya dah 100 lebih. 61. Tak ada. You no tell, I no bring. If you got tell, I got bring.
next time bagi tahu dah Imam Din ke. Suruh bawa, saya bawa lah insya-Allah. Berapa ndak boleh insya-Allah Baik, tak apalah. Kejap ni dengar je dulu mana buatnya. Kalau panjang umur bulan depan lah. Baik. Muka surat 61. Kita masih beriman dengan para malaikat. Tajuk besarnya beriman dengan para malaikat. Ya, betul ke? Ni kita tengok. Betul ke tak? Beriman dengan para. Yalah tugas para malaikat dan sebagainya, cerita tentang malaikat. Malaikat adalah hamba Allah yang mulia. Kemudian tajuk pada petang ni iaitu membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al malaikatu yata'aqabuna malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa fi salatil asri summa ya'ruju ilaihi alladzina batu fikum wa yas'aluhum wa huwa a'lamu kaifa taraktum ibadi faqalu taraknahum bukan lahum yang taraknahum yusallu wa atainahum yusallun. Ini orang yang rajin sembahyang akan dilapor oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat bergilir ganti di dalam bertugas mengawal manusia. Kita ni ada malaikat yang mengawal kita. Paling komannya ada 2 orang. Ya ke tak? Siapa? Kiraman katibin, mengawal kita ni. Kemudian ada pula malaikat yang melaporkan. Yang gerak-geri kita, aktiviti kita, melaporkan kepada Allah tiap-tiap hari. Bergilir ganti tu dalam bertugas mengawal manusia. Ada malaikat di malam hari dan ada malaikat di siang hari. Bila dalam malam dia naik ke atas nak melapor kepada Allah Taala. Bila subuh dia datang balik melapor lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berhimpun di waktu solat subuh dan solat asar. Tadi ada sembahyang asar tak? Mereka berhimpun melapor kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian malaikat yang mengawal di waktu malam naik ke langit. Dia mengawal kita waktu malam, dia naik ke langit. Lalu Allah menanya mereka. Allah tanya, apa dibuat hamba aku? Apa dibuat di Timah tu? Apa dibuat di Munah tu? Apa dibuat di Hasnah tu? Apa dibuat di Bedah tu? Apa dibuat di Yati tu? Apa dibuat di apa? Siapa lagi? Apa dibuat di Soyah? Kan tak sebut marah. Isteri saya Soyah tu. Apa yang dibuat di Soyah tu? Apa yang dibuat di Tikah tu? Tu anak saya namanya Tikah tau. Tuhan, nampak? Apa yang dibuat di Tikah tu? Allah tanya. Sedangkan Allah tahu ke tak? Allah tahu ke tak? Allah tahu tapi tanya juga. Sedangkan apa? Allah lebih mengetahui bagaimanakah, dia tanya Tuhan ya, bagaimanakah hambaku waktu kamu meninggalkan mereka? Kamu naik ke langit tinggalkan hamba aku di bumi ini, apa dibuat di dalam? Kalau tengah ngumpat macam laporkanlah dia tengah ngumpat anu. Kalau tengah sembahyang, dia laporkan dia tengah sembahyang. Kalau tengah nengok kotak bingung tu, dia laporkanlah dia tengah nengok kotak bingung tu, tengah ketawa kak nengok pendekar bujang lapuk. Dia lapor dia. Itu dia. Bagaimana hambaku waktu kamu meninggalkan mereka? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam hal mereka sedang melakukan solat subuh. Tengah sembahyang subuh tu. Dan kami datang kepada mereka di dalam keadaan mereka sedang melakukan solat asar. Waktu petang dia datang, tengok tengah sembahyang juga. Dia pergi pun kita tengah sembahyang, dia balik datang balik pun kita tengok kita tengah sembahyang. Itu laporan malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi kerja malaikat? Dia berserta dengan majlis zikir. Kalau kita berzikir tu, malaikat serta sama. Mengenai penyertaan malaikat dalam majlis zikir, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
innallaha malaikata yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla zikri fa idza wajadu qauman yazkuruna allaha tanadaw halummu ilai bukan ya ila betul ila halummu ila hajatikum qala fayakhifuna biadnihatihim ila sama'id dunya qala fayas'aluhum rabbuhum azza wa jalla wa huwa a'lamu minhum ma yaqulu ibadi qala yaqulu yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka qala fayaqulu hal ra'awni qala fayaquluna la fayaquluna la tidak wallahi ma ra'au wallahi ma ra'auka qala yaqulu law ra'auka kanu ashadda laka tamjida wa aksara laka tasbihan qala fayaqulu fama yas'aluni qala yaquluna yas'aluna al-jannah qala yaqulu hal ra'auha qala fayaquluna la wallahi ya Rabbi ma ra'auha qala fayaquluna law annahum ra'auha kanu ashadda alaihim qirsan wa ashadda laha tam'an wa a'zama laha raghbatan qala famimman yata'uzuna qala yaquluna minan nari qala yaqulu wa hal ra'auha qala yaquluna la wallahu ya rabbi ma ra'auha qala yaquluna fa kaifa law ra'auha qala yaquluna law ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan qala fa yaqulu ashhadukum anni qad ghafartu lahum qala yaqulu malakum minal malaika fihim fulanun wa laysa minhum innama jaa li hajatin qala humul jalasa ula yasqa jalisuhum. Sesungguhnya bagi Allah beberapa malaikat, tak ada sebut bilangan, beberapa malaikat. Tak tahulah berapa banyak, boleh 100, boleh 200, boleh 1000, boleh 2000, boleh 10, boleh 12, beberapa malaikat. Ya, mereka bertebaran di jalan raya. Malaikat tu rupanya selalu je meronda-ronda di jalan-jalan raya. Apa buatnya? Mencari mana ada majlis zikir seperti yang ada pada petang ini. Selalu meraya je ni. Ini kalau perempuan nampak lah, penuh dalam ni tau. Mereka memayungi puan-puan dengan apa? Dengan sayap-sayap mereka. Berlapis-lapis. Kata lagi lepas satu lepas satu. Sampai ke mana? Sampai ke langit. Punya banyak. Tapi tak nampak. Itu yang tak berapa minat tu ya. Pasal tak nampak. Coba kalau nampak, dia cari-cari di mana ada majlis ilmu. Kalau ada di taman Taman Samudera ni, dia pergi Taman Samudera. Tak ada Taman Samudera, dia pergi tempat lain. Mana-mana ada, dia akan menghayati majlis ilmu. Kerana seronok penuh malaikat tu dengan majlis-majlis ilmu. Mereka sentiasa berada bertebaran di jalan-jalan raya, mencari-cari orang yang berzikir, mengingati Allah. Berzikir tu ingatkan Allah. Zikir tu macam-macam. Ada tasbih, ada takbir, ada tahmid, ada tahlil, ada istighfar, ada selawat, ada apa lagi? Ada takdis dan macam-macam. Itu namanya zikir. Semua itu namanya zikir. Ya. Zikir tu apa? Ingatkan Allah Ta'ala.
Ya. Ada tasbih. Tasbih macam mana? Tasbih, 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 tasbih. Itu kan? Ha? Diam je dia mana? Itu ke? Apa? Subhanallah, subhanallah. Itu namanya apa? Tasbih. Bukan ini biji tasbih ini. Nah, ini bukan tasbih, ini biji tasbih. Nah, tapi nak tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu zikir namanya. Umumnya zikir, khususnya tasbih. Nah, sekali aja kita sebut subhanallah, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Ndak ke tanda? Ada banyak-banyak lah tasbih. Jangan bercakap sesuatu yang lara yang tak ada apa faedah ni. Lagi tahmid. Tahmid apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi sebut betul-betul jangan alhamdulillah, hamdulillah, hamdulillah, hamdulillah. Itu tak dapat apa-apa lah. Sebut betul-betul. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau alhamdulillah betul ke? Sekali lagi, alhamdulillah betul ke? Berani benar dia menyalah untuk guru je. Betul ke salah? Apa salahnya? Tadi bukan qolah-qolah ya. Alhamdulillah. Dia bila-bila wirid lepas sembahyang tu banyak kok alhamdulillah, 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 entah apa benda ni tak. Nak sebut betul-betul alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Cepat tak apa tapi asalkan betul. Nak betul Lagi apa? Allahu akbar. Itu namanya. Allahu akbar itu namanya apa? Takbir. Kalau tak tahu sajalah takbir. Tak nak namanya takbir. Allahu akbar. Allahu akbar Ini kena ada pula orang marah bila takbir tu. Apa? Kau ingat ini pah kan? Bukannya pah takbir. Esok kalau marah sebut Allahu akbar bila sembahyang, usalli fardal maghribi salasa rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Apa? Hidup Melayu. Ya, apa betul kan? Sebut apa? Allahu akbar Allahu akbar. Itu artinya takbir. Ini ada orang marah tau. Bila takbir, kau ingat ini apa mesti pah kan? Bukan pasal pah, pasal kita nak memuji Allah Ta'ala, membesarkan Allah Ta'ala. Itu namanya zikir. Lagi apa zikir lagi? Tahlil. Tahlil apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah, jangan la ilaha. La ilaha apa? La ilaha nama orang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati ingatkan Allah ya. Bila sebut la ilaha illallah, kita mengaku tidak ada Tuhan yang kita sembah melainkan hanya Allah Ta'ala. Tak ada yang kita nak tunduk dan patuh hanya kepada Allah Ta'ala. Tak ada yang kita nak kasih hanya kepada Allah Ta'ala. Tak ada yang kita nak takut hanya kepada Allah Ta'ala. Itu kita menyebut tahlil ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah dan sebagainya. Kemudian selawat. Macam mana selawat? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling ringkas. Kemudian istighfar. Apa istighfar? Astaghfirullah. Betul-betul sebut. Astaghfirullah. Ra depan ru ya. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kalau kuat hafalannya boleh sambung lagi. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubatan abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Kalau hafal, tak hafal pun tak apalah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hafal ke dah? Kalau tak hafal pun tak apa. Astaghfirullahalazim. Siapa tak hafal angkat tangan. Ya. Tapi sebab betul astaghfiru bukan re je.
Banyak orang sebut astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Mana ada ra datang ra, ada ke? Ra depan ru. Astaghfirullahalazim, itu dah istighfar. Lagi apa? Semua itu namanya zikir, ya. Tapi ada khusus zikir. Malaikat itu bertebaran di seluruh muka bumi ini mencari mana ada majlis zikir seperti itu. Ya. Kejap ni, apa nama ni? Majlis ilmu ni. Majlis zikir ni. Kerana majlis zikir yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Ta'ala adalah majlis ilmu. Orang yang membicarakan kebesaran Allah. Kita sekarang apa kita buat? Sedang membicarakan kebesaran Allah. Apabila mereka bertemu dengan suatu kaum yang berzikir kepada Allah, mereka menyeru, marilah memenuhi hajat kamu. Datang kepada majlis zikir itu, mari kita penuhkan hajat kita ni. Para malaikat pun mengelilingi majlis itu dengan sayap mereka hingga kepada langit dunia. Sampai ke langit tau. Kejap ni sayap susun lepas satu sampai ke mana? Sampai ke langit tau. Tapi tak nampak. Kalau nampak pensan pun, pasal tak nampak. Ini benda gaib. Ya, orang yang bertakwa tu ciri-cirinya dia percaya kepada benda yang gaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Sampai ke langit. Kemudian Allah menanya malaikat, padahal Allah lebih mengetahui. Allah tanya malaikat tu, ya, apakah hamba-hambaku berkata? Mereka berkata apa? Malaikat menjawab, mereka mengucap tasbih, tahmid dan takbir. Ada setengah tu apa? Tasbih, subhanallah, subhanallah. Ada setengah tu tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada setengah tu takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Tuhan bertanya lagi, apakah mereka melihat aku? Dia puji aku tu, dia nampak ke aku? Siapa ada nampak Allah angkat tangan? Siapa pun tak nampak? Saya pun tak nampak. Tak ada orang yang boleh nampak Allah. Allah tu boleh ke kita nampak di Manjung ni? Boleh ke kita nampak Allah di Setiawan? Boleh ke nampak Allah di Damal Laut? Di mana nak tengok Allah? Di mana nak tengok Allah? Di dalam syurga. That is the only place where you can see Allah. Di dalam syurga. Lain tak ada. Jadi kerana kalau hendak melihat Allah, hendak ke tak nak? Kenalah masuk ke dalam syurga dulu. Nak masuk syurga senang ke susah? Senang ke susah? Senang. Apa susahnya? Dua aja syaratnya. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Nampak? Dan mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Jadi berapa syarat? Dua je, beriman dan beramal soleh. So, one more time. Senang ke susah? Udah tak berani jawab juga. Senang ke susah? Senang. Apa yang senang? Nyebutnya. Buatnya belum tahu, ya. Beriman. Tengok berapa lama dah kita ngaji bab iman. Tak habis-habis lagi. Itu baru beriman. Amal soleh lagi. Apa erti amal soleh? Apa erti amal soleh? Artinya apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Baru namanya amal soleh. Mamam ikut Islam, minum ikut Islam, berpakaian ikut Islam, bergaul ikut Islam. Lagi apa? Ikut Islam. Tahu kan? Ikut Islam. Nikah kahwin ikut Islam. Lagi? Kenuri kenara ikut Islam. Apa saja, whatever you do in your life, you must follow the teachings of Islam. Baru namanya amal soleh. Kenapa? Kerana lain daripada Islam Tuhan tak terima. Wa man yabtaghi ghairal islami dina, kata Allah. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, falan yuqbala min, maka sekali-kali tidak diterima oleh Allah darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Jadi kena ikut Islam.
Orang lain buat juga benda yang dalam kehidupan ni. Kita semayang, orang kafir semayang ke tak? Orang kafir semayang ke tak? Semayang, tapi terima Tuhan ke? Tak terima, ya. Kita berzikir, orang kafir berzikir tak? Zikir juga, tapi terima Tuhan tak? Tak terima. Yang terima hanya ikut cara Islam. Dan sebagainya, ya. Kita nikah kahwin, tapi orang kafir nikah kahwin ke tak? Nikah kahwin juga, tapi terima Tuhan tak? Tak terima. Yang diterima hanya ikut cara Islam. Itu dia. Adakah pernah mereka melihat aku? Kata Allah nanya kepada malaikat. Adakah mereka melihat aku? Jawab malaikat, demi Allah mereka tidak melihat kamu. Kalau nak melihat Allah, kena masuk syurga dulu. Nak masuk syurga, kena layakkan diri itu masuk ke dalam syurga. Demi Allah mereka tidak melihat kamu. Tuhan bertanya lagi, bagaimana keadaan mereka kalau mereka melihat aku? Kalau kita dapat tengok Allah lah kejap ni macam mana? Agak-agaknya, kalau perempuan dah dapat kejap ni tengok Allah, akulah Allah. Nampak banyak Allah betul ya? Macam? Kalau nampak bukan Allah namanya. Kalau betul-betul dapat tengok Allah, tak lalu nak keluar dari dewan ni. Asyik berzikir aja. Tapi mana kita dapat? Memang tak boleh tengok Allah. Tak boleh, manusia tak boleh melihat Allah dalam dunia ni. Nabi pun Allah tak bagi. Nabi Musa ada tak pernah minta nak tengok Allah? Ada. Apa jawab Nabi? Apa jawab Allah? Lantaroni, kamu takkan dapat melihat aku. Yang boleh melihat Allah ada seorang aja. Siapa? Ayah Pin. Dia ada yang melihat Allah. Malahan dia kata, akulah Tuhan, kata Tuhan langit. Nabi Muhammad ada yang melihat Allah. Tapi bila ditanya macam mana keadaan Allah, apa jawab kita? Laisa kamislihi syai'. Tak boleh nak cerita warna apa, besar mana, cahaya apa, tak ada. Tak boleh nak ceritakan kerana dia tidak serupa dengan sesuatu yang lain. Itu dia. Macam mana kalau mereka dapat melihat aku, kata Allah ya? Jawab malaikat pula, kalau mereka melihat engkau, tentulah mereka bertambah banyak beribadah dan bersungguh-sungguh memujimu dan banyak bertasbih kepadamu. Kalau betul-betul dapat melihat Allah betul-betul, tak ada keluar dari dewan ni, asyik nak buat apa? Nak bertasbih aja, nak bertahmid aja, nak apa lagi? Bertakbir aja. Tak lalu nak buat lain-lain kerja. Hanya asyik aja dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan bertanya lagi, apakah mereka meminta daripada aku? Nak berkendak daripada aku ni apa? Dia meminta apa? Tuhan bertanya lagi ya, mereka meminta syurga. Kata jawab di malaikat, mereka hendakkan syurga. Tanya dia Tuhan lagi, apakah mereka pernah melihat syurga? Siapa dah tengok syurga, angkat tangan. Siapa dah tengok syurga? Dalam mimpi ada? Tak ada juga ya. Kalau dah kita dapat tengok syurga, macam mana? Boleh tak kita tengok syurga sebelum mati? Boleh tak? Kalau ahli syurga memang Allah nampakkan sebelum dia mati tu. Orang yang mati syahid tu sebelum dia mati, Allah nampakkan syurga kepada mereka. Itu sebab kita tengok gambar dia tu berseri-seri rupanya. Ya, senyum aja dia melihat syurga. Kerana Allah bagi mereka pandangan tembus. Fakashafna anka ghita'ak fabasarukal yawma hadid, kata Allah ya. Pada masa itu kami kasyafkan pandangan mereka, dapat nampak syurga. Dan mereka dapat melihat apa saja yang berada di hadapan mereka itu. Itu orang yang ahli syurga. Tapi ahli neraka dapat juga tengok, tapi tengok apa? Tengok neraka. Itu yang kadang-kadang nak mati itu berpusing-pusing, tergolek-golek, terbeliak biji mata, terjulur lidah. Kenapa? Dia nampak neraka sebelum dia dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Jadi itulah. Adakah mereka pernah melihat syurga? Tidak, kata demi Allah mereka tidak melihatnya. Tanya Allah lagi kepada malaikat, bagaimanakah jika mereka melihat syurga? Jika mereka melihat syurga, tentulah mereka bertambah tamak. Tamak kan apa? Tamakkan syurga. Bertambah-tambah, semayang tak habis-habis, tak berhenti-henti. Tak ada letih-letih, tak ada jemu-jemu. Baca Quran tak ada letih-letih, tak ada jemu-jemu. Mengaji aja, tak ada jemu-jemu, tak ada letih.
Sekarang ni macam mana ngaji? Macam mana ngaji sekarang ni? Tengok jam ni bila nak berhenti ustaz ni. Pasal apa? Ada letih, ada jemu, ada bosan. Pasal apa? Dia keyakinannya bukan lagi meningkat sehingga dia sungguh-sungguh hendakkan melihat wajah Allah, ya. Itu dia. Memang begitulah, saya pun begitu. Lama-lama ngajar tak lalu juga. Perempuan pun begitu juga, lama-lama nengok lalu. Kalau sampai pukul 7.30 tak habis, macam? Macam? Model lagi lisah. Setan pun model. Mau apa? Mau tongkat, lepuk. Itu dia. Ini pun dah ada ni, tengok. Okey. Jika mereka melihat syurga, tentulah mereka bertambah tamak dan memintanya dengan penuh kegemaran. Ndak syurga. Kemudian Tuhan tanya lagi, daripada apakah mereka minta perlindungan? Mereka tak nak apa? Dia meminta lindung dari apa? Jawab malaikat, daripada api neraka. Mereka minta lindung daripada api neraka. Tuhan tanya lagi, adakah mereka pernah nampak api neraka? Adakah pernah anda menengok api neraka? Tuhan tanya mereka, ya. Tidak, jawab di malaikat. Demi Allah mereka tidak pernah nampak api neraka. Tanya di Tuhan lagi, bagaimanakah kalau mereka nampak api neraka? Agak-agak macam ni, ya. Apa jawab malaikat? Jika mereka nampak neraka, nescaya mereka bertambah usaha melarikan diri dan bertambah takut kepadanya. Kalau nampak, ya. Tapi ada tak pengetahuan tentang neraka? Api neraka itu macam mana apinya? Saya nak tanya petang. Api neraka itu macam mana kekuatan apinya? Udah jenuh dah saya ngabur ni. Apa dia? 70 kali ganda dari sekuat-kuat api dunia. Sekuat-kuat api dunia apa? Laser. Agak saya lah, sekuat-kuat api dunia itu laser. Besi pun boleh cair dengan laser. Tapi api neraka 70 kali lebih kuat daripada laser. Dan Allah hidupkan neraka itu berapa lama? Berapa lama Allah hidupkan neraka itu, api itu? Berapa lama? 3,000 tahun. 1,000 tahun warna merah, 1,000 tahun warna putih, 1,000 tahun lagi warna hitam. Sekarang ni warnanya hitam. Cahayanya tak ada, bahangnya ada. Itu api neraka. Siapa lalu nohornya angkat tangan. Who can stand the fire of hell? Put up your hands. I want to see this. Nak angkat gambarnya. Ada kamera tak? Dia minta jauhi daripada neraka. Neraka ada berapa? Neraka ada berapa? 7. Yang pertama neraka apa? Jahannam. Pandai murid-murid tadi kau cikgu, ya. Yang kedua namanya apa? Jahim. Yang ketiga nama apa? Apa? Sakor. Yang keempat nama apa? Sa'ir. Yang kelima nama apa? Hawiyah. Yang keenam nama apa? Hutamah. Yang ketujuh nama apa? Lazo. Nengok nota saya pun tahu jawabnya. Patut hafal nama neraka ni tau. 7 neraka ni. Syurga ada berapa? 8. Nombor 1 syurga apa? Jannatul Firdaus. Tengoklah nota tak apa lah, ya. Jannatul Firdaus. Yang kedua? Jannatul Ma'wa. Yang ketiga? Jannatun Adnin. Yang keempat? Jannatun Na'im. Yang kelima? Darul Jalal. Yang keenam? Okeylah. Tadi yang kelima tu Jannatul Jalal tu. Okey, Jannatul Jalal yang kelima. Yang keenam? Ada yang tertinggal tadi. Darussalam. Betul. Darussalam. Dan 6. 7?
Jannatul khuld, kekal. Yang ke-8 Darul Qaror, Qaf Ra Alif Ra, itu 8 surga. Ndak yang mana? Ndak yang mana? Nak Firdaus? Ndak yang mana? Ya Allah deme. Ndak semua lah. Syurga ndak semua, neraka ndak yang mana? Mana-mana pun tak ndak ya. Itu dia puan ya. Jadi adakah mereka melihat api neraka? Adakah mereka pernah nampak api neraka? Tidak, kata dia malaikat. Demi Allah, mereka tidak pernah nampak api neraka. Bagaimanakah kalau mereka nampak api neraka? Macam mana kalau nampak neraka? Jawab malaikat, jika mereka nampak neraka, nescaya mereka bertambah usaha melarikan diri dan bertambah takut kepadanya. Kemudian apa kata Allah? Tuhan berfirman, Allah berfirman, aku bersaksi di hadapan kamu kepada para malaikat bahawa aku telah ampunkan dosa-dosa mereka. Mereka ni siapa? Siapa? Orang yang menghayati majlis zikir. Siapa berzikir, Allah naik saksi, bersaksikan malaikat, aku dah ampunkan dosa mereka. Salah seorang daripada malaikat itu berkata, di dalam mereka itu ada seorang yang bukan daripada golongan mereka. Ia datang hanya kerana sesuatu hajat. Ada di antara ramai-ramai ni, dia datang bukan nak ngaji. Dia tengok orang ramai, dia pun datang nak tengok apa hal dia main ramai-ramai ni. Tengok ada orang ngaji, dia pun serta ngaji sama. Ikut sama. Dia bukan apa? Apa jawab Allah? Mereka semua adalah sekumpulan. Dia masuk tak kumpulan orang yang dapat apa ni? Diampun dosa tadi? Dapat. Walaupun dia tak sengaja. Dia datang apa? Untuk kenduri umpamanya. Tengok ada orang ngaji, dia pun hadir dalam majlis kenduri tu. Majlis mengaji dia pun hadir. Padahal dia datang bukan nak ngaji, dia nak pergi kenduri. Tapi dia masuk dalam golongan itu juga, walaupun tak sengaja, walaupun bukan dia apa? Intentionalnya tak ada. Mereka semua adalah sekumpulan, tidak celaka sesiapa yang bersama-sama dengan mereka. Sebab tu kita kalau nak berkawan, biar berkawan dengan orang-orang yang menjadi ahli dalam majlis-majlis ilmu. Supaya apa? Kita dapat jangkit sama. Kalau berkawan dengan orang jual air wangi, apa jadi? Wangilah dia. Tapi kalau berkawan dengan tukang besi, kerjanya muka besi. Macam kena kita pocik bunga api tu, kenalah. Begitulah ya. Itu kalau berkawan dengan tukang besi. Kalau berkawan dengan orang ngangkat tong tu, macam kena tak najis tu? Kena juga. Sebab tu cari kawan-kawan yang boleh membawa kepada kebaikan. Okey. Mereka semua adalah sekumpulan, tidak celaka sesiapa yang bersama-sama dengan mereka. Okey, itu apa namanya? Kehadiran malaikat dalam majlis-majlis zikir. Dalam memberi galakan kepada penuntut ilmu pula tu. Tadi zikir, ini penuntut ilmu. Orang yang mengaji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wada'at lahul malaikatu ijnihataha ya ridan bima yasna." Tidak ada seorang yang keluar daripada rumahnya kerana menuntut ilmu, pengetahuan, melainkan para malaikat merendahkan sayap untuknya kerana redha dengan apa yang ia berbuat. Ngapa keluar dari rumah tadi? Ngapa perempuan keluar dari rumah? Kerana nak menuntut ilmu. Malaikat redha dilindungnya. Dipayunginya perempuan tu dengan sayap dia. Bukan seorang malaikat tu, semua malaikat tu meletakkan sayap tu. Jadi perempuan tu berada di bawah lindungan sayap malaikat. Sayap tu sampai ke mana? Sampai ke langit. Lagi satu hadis tak ada sebut dalam sini, ada lagi satu hadis. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi
fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, bukan sama dengan hadis tadi, maka dia sentiasa seolah-olah berjuang di jalan Allah sehinggalah dia kembali ke rumahnya. Puan-puan sekarang ni sedang buat apa? Sedang berjuang di jalan Allah. Tengah berperang ni, berjuang di jalan Allah ni. Kalau mati kejap ni, mati apa keluar? Mati syahid lah. Tapi kalau dah sampai balik ke rumah kan tak ada syahid lagi. Kejap ini. Mati syahid tu. Sehinggalah puan-puan balik ke rumah. Dah balik ke rumah baru tak ada syahid lagi. Nak ke tak nak? Sekali lagi, nak ke tak nak? Okay, next question. Siapa nak mati kejap ni? Udah tak nak? Tadi nak benar. Kalau mati syahid tak nak? Tak? Siapa nak mati kejap ni? Angkat tangan. Udah tak ada nak? Memang pun. Tuhan dah kabur pula Quran. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu, kata Allah, ya. Dia tahu kita ni kalau boleh tak usahlah mati, nak lari dari mati, ya tak? Itu sebab pantang sakit sikit udah makan pamoga, sakit sikit udah makan tonik cap gajah, sakit sikit udah makan raja herba. Ngapa tu? Ngapa? Jangan matilah tu, ya. Tengok yang bercakap dengan orang itu ke? Lemah-lemah jantung udah pergi IJN. Apa buat? Apa buat? Pergi IJN. Bedah jantung. Apa? Takut matilah tu. Allah dah kabur awal-awal lagi tak? Sebab itu kita dilarang minta mati. Jangan harus minta mati, ya. Ya Allah, matikan aku sekarang ni. Tak boleh. Tapi boleh minta, kalaulah mati itu lebih baik bagiku, maka segerakanlah kematian aku. Itu tak apa. Boleh, tetapi kalau hidup tu lebih baik bagiku, maka panjangkanlah umurku. Sebab Rasulullah hajar kita. Ada tak doa panjang umur? Ada ke tak? Ada doa panjang umur. Ada tak doa pendek umur? Ada dia ajar Rasulullah tak? Tak ada, ya. Dia tak suruh kita berdoa nak pendek umur. Ya Allah, Allahumma qassir umurana. Tak ada. Yang ada Allahumma tawil umurana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Doa saya pun begitu juga kalau tengah sembahyang. Allahumma a'tina rizqan jadidan wa umran tawilan wa malan katsira wa khairan qariban wa syarran ba'ida wa waladan salihan faizan fid dunya wal akhirah wa amalan maqbulan wa tijaratan lan tabur ya arhamar rahimin. Itu doa saya tu. Setiap kali lepas sembahyang kalau saya berdoa itu bunyinya. Tahu apa katanya? Allahumma a'tina rizqan jadida. Ya Allah, sentiasalah diperbaharui rezeki aku. Rezeki kami tu biar sentiasa ada je Allah baharui. Lagi? Wa umran tawila, dan umur biar panjang. Ya. Sekarang ni dah 74. Panjang ke pendek? Panjang dah tu. Alhamdulillah Allah dah kabulkan doa saya ni. Wa umran tawila. Wa malan katsira. Dan apa? Harta biar banyak. Saya tak ada lah banyak benda kereta, tapi ada lah kereta. Bukan tak ada. Ada lah, tapi tak ada lah banyak benda. Tak ada kaya-kaya. Rumah ada. Lagi? Toko ada. Lagi? Pakaian ada. Lagi? Apa lagi ada? Duit ada. Lamborghini ada duit ni tau. Jadi ada lah harta yang minta dengan Allah. Wa malan katsira. Lagi? Wa khairan qariba. Yang baik-baik biar dekat. Yang baik-baik tu biar dekat aja. Ya, mana yang baik? Sihat tu biar dekat. Ya. Orang suka biar dekat. Saya ngajar biar orang datang ramai-ramai. Wa khairan qariba. Lagi? Wa syarran ba'ida. Apa katanya? Apa katanya? Yang jahat-jahat tu biar jauh-jauh. Yang jahat tu biar dijauhkan. Jangan didekatkan yang jahat-jahat tu. Ya. Ngumpat orang jangan, yang jahat-jahat tu. Mencuri jangan, hisap dadah jangan. Lagi? Berzina jangan. Biar jauh-jauh kan. Lagi apa doa saya? Wa syarran ba'ida wa waladan salihan faizan fid dunya wal akhirah. Itu saya tambah sendiri tu. Sebenarnya wa waladan salihah, anak-anak yang soleh. Tapi saya tambah lagi.
Faizan fid dunya wal akhirah, berjaya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Saya tak adalah mengatakan anak-anak saya berjaya, tapi tak adalah kita tengok anak-anak tu geram aja nengoknya. Ada tak orang tengok anak-anak geram aja? Ada tak? Kalau rambutnya berekor, macam mana kita tengok anak-anak tu? Geram tak? Seluarnya koyak tang lutut. Macam mana kita tengok anak-anak kita? Jadi apa itulah anak saya tak adalah berjaya benar, tapi sekurang-kurangnya kita tak adalah geram nengok dia. Itu sebab selalu doa, Allahumma hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami. Lagi, Rabbana hablana min zurriyyatina, daripada pasangan-pasangan kami. Isteri dia qurrata a'yun. Apa dia qurrata a'yun? Penyejuk mata. Nengok isteri tadi tapi kalau nengok dia keluar rumah ngelembung macam rambutnya, macam mana kau? Macam mana agaknya? Jadi biar kita nengok isteri kita tu sejuk mata nengoknya. Begitu juga zuriyatina. Zuriat kami tu, anak-anak kami tu, cucu-cucu kami tu, biar sejuk mata nengoknya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Itu kita minta dengan Allah Ta'ala. Soal Allah bagi ke tak bagi itu terserah kepada Allah. Itu doa saya tadi tu. Iaitu apa? Wa waladan salihan faizan fid dunya wal akhirah. Anak-anak yang berjaya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Lagi? Wa amalan maqbula, dan amalan biar dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Semayang biar diterima Allah Ta'ala, puasa biar diterima Allah Ta'ala. Ibadah kita biar diterima Allah Ta'ala. Wa tijaratan lan tabur, dan perniagaan yang tidak rugi selama-lamanya. Perniagaan dengan Allah tak ada rugi punya. Minta dengan Allah. Itu doa saya. Tak ada pula nak minta mati, tak boleh ya. Jangan minta. Ada tak orang minta mati? Ada ke tak orang minta mati? Ada. Oh Tuhanku, cabutlah nyawaku. Ada tak orang minta apa itu? Udah cabut ke belum? Udah pun. Tak boleh. Dalam Islam tak boleh minta mati ya. Okey. Itu dia. Apa dia? Mana ke dia? Itu apa nama tadi? Ni. Siapa nak mati tadi? Kalau mati dijamin syahid, dijamin masuk syurga. Orang syahid dijamin masuk syurga. Kalau dia berada di dalam majlis ilmu, Para malaikat juga bertugas dalam menetapkan hamba di atas amal soleh, khususnya dalam berjihad di jalan Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, bagaimana firman-Nya, iz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naqi watribu minhum kulla banan. Mun tak hafal kena tengok benar-benar ya. Kalau hafal lain cara macamnya, mana kau buat? Kalau hafal mana kau macamnya? Tegak je tadi tengok. Ini pasal hafal tengok benar. Baru itu betul ke tak. Sekali lagi. Iz yuhi rabbuka ilal malaikati anni. Ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'b ru'ba fatribu fawqal a'naqi watribu sekali lagi fatribu fawqal a'naqi watribu minhum kulla banan. Ingatlah tatkala Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat. Tuhan bagi petunjuk kepada malaikat.
sesungguhnya aku bersama kamu. Sama kamu siapa? Bersama dengan para malaikat. Oleh yang demikian tetapkanlah hati orang-orang yang beriman. Allah perintahkan malaikat supaya menetapkan hati-hati orang beriman itu supaya terus beriman. Sehingga apa? Sehingga meninggal dunia. Sebab beriman. Allah perintahkan untuk orang beriman biar terus iman. Oleh yang demikian tetapkanlah hati orang-orang yang beriman. Kita beriman ke tak? Beriman. Tetap dengan iman. Jangan berbolak-balik. Walaupun kekufuran tu ataupun orang kafir tu macam-macam tarikan-tarikan dari mereka. Jangan kita terpengaruh dengan tarikan-tarikan kekufuran tu. Tetap dalam beriman. Aku akan mencampakkan kegerunan dalam hati orang-orang kafir. Kalau kita tetap dengan iman, Allah akan campakkan rasa gerun di hati orang-orang kafir. Sekarang ni orang kafir tu tengok orang Islam gerun ke tak? Sekarang ni gerun ke tak? Mana gerunnya? Di mana-mana orang Islam sedang ditindas sekarang ni tak? Tak ada gerun. Tapi dah mula nak menular, dah mula nak rasa gerun terhadap orang Islam. Mereka sekarang ni ada yang sudah menghidapi penyakit namanya apa? Islamofobia. Tahu apa arti Islamofobia? Tak boleh dengar Islam. Bila dengar Islam, ingat kampung. Bila dengar Islam, ingatkan terorisme. Bila dengar Islam, ingatkan keganasan. Dia mengingat yang itu aja lah. Dah ada sikit-sikit rasa takut mereka itu terhadap orang Islam. Tapi praktikalnya tak ada. Islam ditindak di mana-mana saja. Itu dah disabdakan oleh Nabi SAW ya. Di akhir zaman nanti orang Islam akan dikeronyok-keronyok oleh musuh-musuh Islam seperti mereka berada mengelilingi satu dulang yang berisi makanan. Makanan tu apa? Makanan tu apa? Orang Islam lah. Yang keliling dulang tu orang kafir. Orang nak makan mengelilingi dulang. Apa dia buat daripada makanan tu? Dikonyok-konyok lah, dikepal-kepal lah, dipicit-picit lah, dihenyak-henyak lah, diheri-heri lah, dikepak-kepak lah. Macam itulah sekarang ni. Di mana-mana orang Islam sedang dikeronyok oleh musuh-musuh Islam. Ya kedak ni. Cuba tengok di Afghanistan, cuba tengok di Burma, cuba tengok di India, cuba tengok di Kashmir, cuba tengok di Iraq, cuba tengok di Palestin, cuba tengok di Yaman, cuba tengok di Syria. Umat Islam sedang dikeronyok-keronyok oleh musuh Islam. Ini berlaku. Tapi walaupun begitu, masih lagi ada rasa takut di kalangan orang kafir terhadap orang Islam. Kerana Allah datangkan rasa gerun. Aku akan mencampakkan kegerunan dalam hati orang-orang kafir. Oleh itu, pancunglah tengkuk mereka dan pancunglah tiap-tiap hujung jari, kaki dan tangan mereka. Bila berperang, pancung. Jangan apa lagi jangan kesian-kesian lagi lah. Kerana mereka itu akan memancung kamu kalau kamu tidak pancung mereka. Mereka akan bunuh kamu kalau kamu tidak bunuh mereka. Either you kill or you be killed. Faham kita macam komputer ni? Sama ada kamu bunuh atau kamu kena bunuh. Selain daripada itu, ini cerita malaikat ni Selain daripada itu, di sana ada lagi tugas para malaikat. Ada lagi tugas para malaikat yang pengaruhnya sangat besar dalam membetulkan perjalanan hidup hamba dan mengawal mereka daripada melakukan kejahatan. Ada lagi kerja malaikat tu. Yang mengawal daripada melakukan sebarang kejahatan. Sebagaimana penerangan Allah bahawa para malaikat ditugaskan untuk muraqabah amalan-amalan hamba dan mencatatnya setelah dihitungnya. Firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Kita ni siapa cipta? Allah cipta telah menciptakan manusia. Dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya.
Ya, hati perempuan bercakap tu Tuhan tahu ke tak tahu? Tahu. Ya. Kalau rasa-rasa jemu dengarnya Tuhan tahu ke tak? Tahu. Getik dengar ustaz tu Tuhan tahu ke tak? Tahu. Semua tahu belaka ya. Bisikan hati pun Tuhan tahu. Dan kami telah dekat kepadanya lebih dekat daripadanya daripada urat lehernya. Allah dengan kita tu lebih dekat daripada urat leher kita ni. Tahu urat leher? Kita ni ada leher tak? Ada tak urat? Tak mana urat? Ni urat leher. Allah lebih dekat dengan kita daripada urat leher tu dengan kita. Maknanya dekat benar lah. Apa yang kita buat semua Allah tahu. Ya? Apa yang kita cakap semua Allah tahu. Apa yang kita bisikkan semua Allah tahu. Ya? Apa yang kita pandang semua Allah tahu. Apa yang kita dengar semua Allah tahu. Apa niat di hati semua Allah tahu. Lebih dekat daripada leher. Urat leher. Ketika dua orang malaikat mencatat amalannya. Ada tak malaikat mencatat amalan perempuan ni sekarang? Ada tak? Satu namanya apa? Atib. Lagi satu namanya Raqib. Raqib dan Atib. Apa saja yang perempuan cakap semua didengar oleh Raqib dan Atib. Ya. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah. Tiada suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada dekatnya malaikat pengawal yang selalu hadir. Itu dia. Malaikat mencatat amalannya, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Seorang namanya Raqib, seorang namanya Atid. Itu kerjanya mencatat amalan. Apa dibuat semunah tu tengok. Tengah dengar betul-betul catat. Tangkap gambar tau. Dia buat kamera digital tau. Tangkap gambar. Tengok pula timah. Apa buat timah tu? Tengah nganggur je. Esok tangkap gambar. Bukan esok kejap dulu tangkap gambar. Esok, udah mati esok, ditayangkan semula. Di mana? Di padang mahsyar. Punyalah malunya esok. Sehingga gugur segala daging-daging kulit muka itu, gugur daging itu. Tinggal apa? Tinggal tulang aja. Kenapa? Terlalu malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tengah ngaji saja. Kalau dia tengah berzina, nampak dia tengah berzina. Kalau dia tengah ambil nuweko, nampak dia tengah ambil nuweko. Kalau dia tengah ngumpat, nampak mulutnya apa nampak kan? Kalau dia tengah nengkin suami, apa tahu? Nampak tengah nengkin apa nampak je lah. Mana nak lari? Kecuali yang tak nampak siapa? Orang yang bertaubat. Kalau dia taubat tak nampak lah. Allah delete. Tahu ke apa delete? Tahu ke delete? C je delete. Apa je delete? D-E-L-E-T-E. Allah delete. Tak ada dah nampak. Kata dia dah taubat. Sebab itu perempuan, Allah perintahkan kita ni supaya bertaubat sentiasa. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Mudah-mudahan Allah akan maafkan segala kesalahan-kesalahan kamu. Dan dimasukkannya kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Itu orang taubat ya. Segala dosa-dosa dulu dia jadi apa? Jadi pahala. Tapi ada syarat-syarat je lah nak taubat ni. Bukan saja taubat gitu je ya. Ada syarat-syarat. Jadi pahala. Jadi bila jadi pahala, dapatlah masuk dalam syurga. Dia masuk syurga kerana dosa dia dulu. Bila dah taubat, dosa tu jadi pahala. Melayakkan dia masuk syurga. Dulu dia nyemur kain kentang dada, dosa ke pahala? Dosa. Patut masuk mana? Masuk neraka. Atau dia taubat, udah jadi apa? Jadi pahala. Bila pahala, masuklah syurga. Kenapa kamu masuk syurga? Teman itu nyemur kain kentang dada kata. Tapi taubat, kalau tak taubat tak masuk ya. Itu dia tuan perempuan ya. Okey. Dan firman-Nya lagi. Ngapa panjang mana tu? Udahlah tu, dah pukul 7 lebih dah. 7:10 minit dekat dah. Ya, sorry lah ya lambat benar. Mana buatnya?
Tak habis tajuk ni. Kalau dia habis kan pukul 8 baru habis. Okey, sekian dulu. Any objection? Tak ada objection?